أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan nikmat yang tidak putus-putus, mengizinkan kita berada pada malam ini dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan kita di kalangan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi perbincangan berkaitan dengan akidah yang kita rujuk kepada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masih pada muka yang ada cetakan yang ada dengan saya ini, pada muka yang perbincangan tentang muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qayyumun la inqita'a lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan lagi, dalam menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, qayyumun la inqita'a lahu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang qayyum, yang maha perkasa. Di sini diterjemahkan dengan terus mengurus makhluk. Terus mengurus makhluk, tiada henti baginya. Ini merujuk kepada apa? Pada ayat kursi yang selalu kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa al-hayyu al-qayyum. Dia yang maha hidup, al-qayyum, yang mengurus, yang mentadbir. Qayyimis samawati wal ard. Dia yang mengada dan menegakkan langit dan bumi. Jadi sifat qayyumiyah Tuhan, keperkasaan dan juga pentadbiran, mengurus Allah Subhanahu wa taala itu merujuk kepada iftiqar makhluk ini kepada Allah. Yang dalam akidah kita kata iftiqar kulli ma siwahu kulli ma adahu ilai. Berhajatnya sekalian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terlepas satu zarah pun yang ada dalam kewujudan ini kecuali semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada mengurus dan mentadbir. Jadi itu i'tiqad yang perlu kita ada. Allah Ta'ala qayyumus samawati wal ard. Dia yang mencipta, menegakkan dan mengurus tadbir apa yang langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. La inqita'a lahu, tidak ada henti, tak putus. Kerana andai kata putusnya imdad Allah Subhanahu wa taala ni, makhluk ni akan lenyap, musnah, fana. Sebab itulah dalam Ibn Atha'illah dalam hikam dia sebut bahawa kita makhluk ini diberi dua nikmat. Ni'matani 'azimatani, dua nikmat yang besar yang diberi kepada hamba, iaitu ni'matul wujud, nikmat ada, wa ni'matul imdad, nikmat kita diberi kurniaan yang sentiasa. Dua benda ni. Pertamanya ialah nikmat wujud. Nikmat wujud. Kerana dengan wujudnya kita kenal, dengan wujudnya kita tahu Allah. Kita dapat merasa nikmat-nikmat Allah.
Dengan wujud. Kalau tak wujud, tak ada nilai, tak ada apa-apa erti. Tak ada wujud. Jadi besarnya nikmat, nikmatul ijad. Nikmat Allah mencipta kita. Kemudian, sebab itu, wujud ini jangan kita, nikmat wujud ni jangan kita ambil ringan. Ada orang tidak sayang nyawa, dia boleh bunuh diri. Dia bunuh diri. Tapi kita dengar-dengar dulu di negeri-negeri bukan Islam lah. Tapi sejak berlakunya krisis yang macam-macam ni, ada juga di kalangan umat Islam kita ambil keputusan, memutuskan kehidupan, memutuskan kewujudan dunia, memutuskan hidup dia dengan cara bunuh diri. Berat tu. Maknanya mustawa ataupun peringkat keyakinan, keimanan tu jadi tak tahu nak kata lemah sangat lah. Macam tak ada Tuhan lah. Ni berat ni. Sebab itu kita tengok kesannya macam mana. Kesan yang berlaku ni apabila tak ada keimanan. Sampai susah mana pun dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Untuk bunuh diri. Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkan orang bunuh diri sebagaimana Nabi sebut ni. Di akhirat nanti orang tu bunuh mana? Katalah yang bunuh terjun jambatan. Drawbridge. Dia terjun mati. Jadi akan benda itu dia di dalam neraka lagi, dia akan diulang balik. Dia akan terjun mati. Hidup balik terjun mati. Hidup balik terjun mana? Dalam neraka. Nampak tak? Orang yang terjun daripada bukit ataupun bunuh gitulah akan dibuat supaya apa? Dapat merasa sakit yang berterusan. Sebab itu berat. Dosa bunuh diri ni antara dosa besar. Membunuh diri. Sebab apa? Sebab dia anggap kewujudan dia tak ada nilai. Padahal nikmat besar tu wujud. Kita yang wujud ni dengan makhluk tak wujud. Tentu besar kali nikmat. Seterusnya disebut ialah nikmatul imdad. Kurniaan Tuhan yang tak putus-putus tu setiap masa kita seduk nafas dan kita hembus nafas, kita duduk dalam imdad Tuhan. Imdad mana anugerah, kurnia Tuhan. Cuma kita kerana benda itu berlaku acap kali, kita tak sedar lah. Kita tak sedar bahawa setiap detik kita tak lepas daripada ta'alluq Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nampak? Jadi, sebab itu dia kata, dan berterusan tidak ada habis baginya, lam qita'alahu, tidak putus-putus. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata'in. Antara doa yang warid daripada Nabi, Allahumma la takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, kamu jangan serahkan urusan diri kami kepada kami sendiri, kerana kami tidak pandai mengurus, walaupun tarfata'in, sekelip mata pun. Biarlah urusan kita Allah Ta'ala urus dan takbir kita. Okay? Itu penyerahan yang sepenuhnya kepada Allah. Daimun lam sirama lahu. Ini juga makna yang sama tapi dengan lafaz yang berbeza. Makna dia sama je ke tadi? Lam qita'alahu dengan daimun lam sirama lahu. Dan berterusan ada tiada yang habis baginya, tak sudah. Tidak sudah. Takbir Allah Ta'ala ini tidak putus-putus, dia memberi nikmat setiap detik, setiap masa. Lam yazal wala yazal mausufan bi nu'uti. Ini yang salah saja. Ada nun satu lagi bi nu'uti. Bi nu'util jalal, bi nu'util jalal. Dan malah dari azali dan berikutnya dia terus kekal bersifat dengan sifat jalalnya. Sekarang ni Imam Ghazali menyebut kepada kita lam yazal wala yazal. Lam yazal ni makna tidak putus-putus. Lam yazal makna sentiasa. Wala yazal dan berterusan. Dan diterjemah dengan makna apa ni? Sejak azali. Dari azali. Lam yazal wala yazal dan sentiasa tak sudah-sudah. Azaliyun wa abadiyun. Azali dan abadi. Ada istilah, ada orang nama Siti Azali. Azali itu maksud azali. Azali itu ialah pada istilah kita kata sejak azali lagi.
cintamu kepadaku, cintaku kepadamu sejak azali. Benda maksud. Sejak azali tu. Sejak azali tu sejak sebelum ada makhluk lagi. Dipanggil azali lah. Azali ni tempoh ataupun ketika sebelum ada makhluk lagi. Tak ada makhluk lagi. Dia cerita dah. Tapi kalau mati ni kau hang kau. Macam azali. Sejak azali. Maknanya azali merujuk pada tempoh sebelum ada makhluk lagi. Lam yazal, sentiasa. Ni merujuk kepada apa? Istilah kita panggil sebagai abadi. Ni ada orang nama ni. Abadi. Abadi maknanya selama-lamanya pada masa berterusan. Jadi azali itu masa sebelum, abadi masa ke depan. Azali masa hak sebelum, abadi masa hak ke depan. Azaliyun wa abadiyun. Dan ada satu istilah lagi dipanggil sarmadi. Sarmadi itu ialah himpunan azali dan abadi. Maknanya yang tiada permulaan dan tiada perakhiran. Namanya sarmadiyun. Ini istilah bahasa Arab. Dia kata sentiasa, malah dari azali dan berikutnya. Berikutnya maknanya sampai abadi. Dia terus kekal dengan sifat jalalnya. Sifat jalal. Apa makna jalal? Jalal ni keagungan. Sifat keagungan. Makna nama orang pun ada. Abdul Jalil. Jalal. Jadi keagungan, kehebatan, kemegahan, itu jalal. Allah, sifat dia itu baru ada ke? Tak. Sifat Allah sejak azali dan berterusan. Ini merujuk kepada akidah yang perlu dipegang oleh umat Islam, oleh setiap umat Islam. Dan itulah akidah Ahli Sunnah, bahawa sifat Tuhan ni qadim, azali, sebagaimana dirinya azali dan qadim. Nampak? Allah pencipta bagi alam kan? Dah masa Tuhan tak buat alam, Tuhan tak pencipta ke? Ada orang mikir tak? Dia kata pencipta. Pencipta makna ada yang dicipta. Sekarang ni sebelum ada makhluk yang dicipta, alam yang dicipta, Tuhan tak pencipta ke? Tak. Adakah Tuhan tu tidak pencipta? Kalau kata dia ni pereka kereta. Mana kereta hok reka? Mana reka hok dia kereta hok dia reka tu? Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala tak ada makhluk tu dia tidak bersifat dengan khaliq, tak bersifat sebagai pencipta? Tak. Jawapannya, sejak azali sebelum ada makhluk, Allah telah bersifat dengan sifat tu. Dah boleh ke? Tak ada masalah. Apa masalahnya? Dia bersifat dengan sifat yang qadim. Sejak azali dia ada kemampuan dan mampu mencipta. Orang panggil bersifat dah tu. Nampak tak? Dia mampu dan maha kuasa untuk mencipta. Dah, kenapa tak cipta? Ikut dia nak buat bila. Dia nak start makhluk tu bila tu ikut dia. Pada azali tidak ada kecuali dia. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah Ta'ala wujud. Dia dengan keesaannya tidak ada selain dia. Sebelum ada makhluk tak ada. Tuhan semata-mata dan tidak ada selain daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Penciptaan itu sebagai penzahiran bagi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan dia maha kuasa, maha bijaksana. Nampak? Jadi sifat dia mausufan binu'util jalal, dengan sifat-sifat keagungan. Okey. Dalam perbincangan sifat kita biasa dengan Asma'ullah Al-Husna. Asma'ullah Al-Husna. Jadi dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang membilangnya dengan makna menghayati dan faham dan beriktikad, maka dia akan masuk syurga. Okay. Dalam 99 tu, ulama pada membincangkan tentang nama dan sifat ni. Dia ada nama Tuhan, dia nama dan sifat Tuhan.
Nama, dan pada nama tu ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada sifat. Contoh apa dia? Al-Qadir. Al-Qadir. Mana? Nama Tuhan. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Tu Al-Qadir. Al-Qadir. Apa dia? Yang bersifat dengan maha kuasa, bersifat dengan kudrat. Nampak? Jadi nama dia, ada nama-nama Tuhan yang mana nama dia itu, dalam nama itu ada sifatnya. Dalam namanya ada sifatnya. Ada nama Allah yang mana semata-mata nama yang merujuk kepada zat Allah. Iaitu nama Allah. Allah tu ialah nama dia. Nama Allah yang mana merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dengan Al-Hakim. Al-Hakim dia pun nama Allah, dan pada nama itu ada menunjuk kepada sifat. Okay. Jadi sifat-sifat Tuhan ini, para ulama ahli sunnah kita membincangkan, dia kata ada sifat yang bentuknya atau dipanggil kategori sifat jalal. Sifat jalal, al-jalal. Makna sifat yang maknanya menunjukkan kepada keagungan dan kekuasaan Tuhan. Contoh, Al-Qahhar, maha menggagahi. Al-Jabbar, maha berkuasa. Sifat yang menunjukkan keagungan. Dia ada satu lagi nama sifat Al-Jamal. Sifat Al-Jamal. Jamal ni sifat yang merujuk kepada makna-makna keindahan. Al-Latif, maha lembut. Ar-Rahim, maha penyayang. Ar-Rahman, maha pengasih. Tu sifat yang beri makna keindahan. Ada makna macam kita kata hak menakutkan. Yang ni yang menggalakkan. Yang ni yang mendekatkan. Makna kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut kita dengan Tuhan lain dengan takut dengan makhluk ni. Kalau takut kita dengan Tuhan, kita kau dekat. Takut kita dengan makhluk ni, kita kau jauh. Tak, takut lalu situ beratur. Jadi kalau ada jalan lain, tak lalu lah. Kenapa? Takut simbung dengan orang-orang kita tu, kita pun lari. Takut makhluk ni, kita lari. Takut Allah, kita kau dekat. Jadi makna jalal ni, makna keagungan ni, walaupun ada padanya menyebabkan kita rasa ketakutan, tapi takut yang menarik kepada Allah, yang jadi kita kau dekat. Sifat jalal tadi jalal. Sifat yang kedua ialah sifat jamal. Sifat jamal. Jadi dalam nama Tuhan tu ada kategori sifat, dia panggil sifat jamal. Hak jenis indah-indah. Allahu jamil, yuhibbul jamal. Raufun, maha belah kasihan. Rahimun, maha kasih sayang. Itu sifat-sifat yang indah. Yang bila kita dengar nama itu, kita akan jadi lapang dada. Lapang dada. Okay. Dan yang ketiga dia panggil sifat al-kamal. Al-kamal. Ini perbincangan tentang Asma'ullah Al-Husna. Dia ada ulama bahagikan sebagai sifat al-kamal. Jalal, Jamal, Kamal. Belakang sama itu. Jalal, Jamal dan Kamal. Kamal ni ialah sifat yang ada regu dia. Yang biasa dalam Asma'ullah Sunnah, dia dipaham dengan ada regu. Ada regu ni makna dia ada lawang dia. Contoh ialah az-zahirul batinu, yang zahir dan yang batin. Zahir dan batin sekali tu. Nampak tak? Bilang satu-satulah, tapi pahaman dia zahir dan batin. Huwa az-zahiru wal batinu. Lagi al-qabidu wal basitu. Al-qabid, Allah Ta'ala yang memicik. Bahasa lama sebut memicik. Tuhan yang genggam, Tuhan yang sepitkan. Al-basitu, dia yang meluahkan. Sepit dan luah. Menyempitkan rezeki orang, dia juga yang meluaskan rezeki seorang. Menyempitkan hati dan dada seseorang, dia juga yang melapang dan meluaskan hati seseorang. Al-Qabidul Basit. Ini dipanggil sebagai sifat Al-Kamal. Istilah je lah tu. Okay. Jadi, di sini dia kata, dia terus kekal bersifat dengan sifat jalalnya.
Dah sifat lain, ia jugalah, samalah. Sifat Allah Ta'ala ini qadim lagi azali. La yanqadi alaihi bilinqidai walinfisali bitasarrumil abadi wal ajal. Tidak harus diletakkan hukum pada akhir, ada akhir padanya, kerana telah habis masa atau selesai tempoh. Maka bila kita faham bahawa sifat Tuhan ni qadim lagi azali sebagaimana zatnya, maka la yuqda alaih. La yuqda alaih, tidak boleh yuqda alaih, dihukumkan ke atas Tuhan. La yuqda alaihi bilinqidha, tak boleh kita hukum Tuhan ni ada habis, ada sekat. Walinfisal, dan Tuhan ni ada putus, ada penghabisannya, tidak boleh. Bitasarrumil abad, dengan lalunya masa. Tasarrum maknanya habisnya masa, wal ajal, dan selesainya tempoh. Tak boleh. Maknanya masa dan tempoh tak boleh mempengaruhi Tuhan. Sebab tu tak boleh kita kata Tuhan ni duduk dalam ruang lingkungan masa ni, tak betul lah. Sebab masa tu sendiri, masa tu ialah antara ta'rif yang dibuat oleh ulama kalam ialah harakatul falak, gerakan falak itu. Kita kata sehari tak? Sehari berapa jam? Sehari 24 jam. Macam mana kiraan 24 jam tu? Putaran bumi kan? Tak? Bumi putar. Kecuali golongan flat earth tak tahu tak. Bumi berputar pada paksinya kan, habis putaran 24 jam. Walaupun adalah sikit-sikit tu kan. Jadi apa nama ni, masa itu ialah gerakan falak. Sebulan macam mana sebulan? Bulan hijrah kira dengan mana? Dengan fasa bulan tu. Peredaran bulan tu kan, fasa dia daripada tak ada bulan, lahir anak bulan sampai ke penuh, kemudian balik semula jadi gelap. Tahun macam mana? Tahun kira sebagai apa ni, bumi mengelilingi matahari. Jadi masa tu sendiri pada takrif ulama ialah berlaku kerana adanya makhluk, berkait dengan pergerakan objek falak di angkasa. Dari kerana itu Allah Ta'ala yang menciptakan perkara ini, adakah munasabah dia tu bertakluk ataupun dalam lingkungan masa? Jawapannya memang tak munasabah. Jawapannya tak boleh terima akal, kerana dia yang mencipta sistem masa, tiba-tiba dia tersendiri boleh duduk dalam sistem masa tu. Tak betul lah. Jadi senang je, kita tak payah-payah. Sebab gini, dari segi hujah, ulama kalam kita telah menyediakan hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berkait dengan masa dan juga tidak berkait dengan tempat. Kerana tempat pun ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, pertama. Al awwal wa laisa qablahu syai'. Yang pertama yang tak ada lain sebelumnya. Wal akhiru, dialah yang terakhir. Walaisa ba'dahu syai', yang sepasnya tak ada dah makhluk. Bila sekalian makhluk musnah, tidak tinggal kecuali Allah Ta'ala. Wal zahir wal batin, dialah yang zahir, dialah yang batin tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Wa huwa alimun bikulli syai', dia maha mengetahui dengan setiap perkara. Jadi di sini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut beberapa nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-awwal wal akhir. Yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin. Dengan makna apa? Awal yang tak ada mula. Akhir yang tak ada sudah. Zahir yang nyata. Tersembunyi. Tersembunyi. Kerana apa maksud? Yang zahir yang nyata. Yang tersembunyi dia juga. Nampak tak? Dia juga dia menzahirkan segala perkara, dan dia juga Allah Subhanahu Wa Taala tersembunyi pada mata kita di dunia nanti, di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala
akan memberi nikmat kepada orang beriman dengan melihat wajahnya di akhirat. Huwa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian tanzih, kita akan sambung. Ada soalan ni. Soalan saya tengok ni macam kena ada ambil masa lagi. Jadi untuk kita ni kita berhenti situ dulu, insya-Allah taala. Okey, soalan pertama, di bulan puasa biasanya kita dianjurkan bertadarus. Kesibukan sekarang ini ada sebilangan buat secara bahagi juzuk dan baca secara individu di rumah. Dan bila habis 30 juzuk, mereka akan buat majlis khatam Quran. Apa pandangan? Jawapannya macam Ustaz saya Syarah Eliza, Dr. Ibrahim sebut, daripada badak baik kuda, daripada tak ada baik ada. Daripada badak baik kuda, daripada tak ada baik ada. Gitulah. Jadi tak boleh rotang aku pun boleh. Jadi sekarang ni dia buat majlis khatam. Ini salah satu inisiatif yang baik, inisiatif yang bagus. Macam mana? Caranya lah bagi juzuk. Lepas tu khatam. Khatam ni ialah satu kita kata macam nak meraihkan lah. Nak meraihkan, nak rasa kegembiraan kita dapat habiskan. Tapi dikira secara kumulatif, secara keseluruhan lah maksudnya. Khatam secara kumpulan gitu. Okey. Boleh tak? Boleh. Tapi hak khatam persendirian tu biar buat juga. Andai kata kalau kita buat gini dah, moleknya bulan depan atau round kedua jangan juzuk sama supaya kita dapat baca seluruh Quran. Nampak tak? Jangan ni giliran ni juzuk 30. Lepas tu giliran sekali lagi juzuk 30 kau. Giliran sekali lagi juzuk 30. Berapa senang? Senang juzuk 30. Ambil juzuk 30 semua. Lepas tu duk khatam. Nampak tak? Khatam. Jadi biar maknanya benda ni satu inisiatif molek lah. Sebab bila 30 seorang jadi berat. Kalau 30 bagi 30 orang ringanlah sikit. Nampak tak? Jadi ringan. Walhalnya apa yang kita nak lah baca Quran. Baca Quran. Sebaiknya baca habis sendiri. Kita buat majlis ni atau kita buat bentuk ni, kita juga ada bacaan kita sendiri. Itu lagi molek. Tapi kalau kita tak mampu, kita buat gini, makna kita round yang kedua tu biar juzuk yang berbeza. Makna orang atur tu biar susun, makna paling kurang habislah kita baca Quran. Nampak tak? Okey. Amalan sedekah baca Quran, seterusnya khatam Al-Quran untuk hadiah pada arwah kerap diamalkan dalam grup. Boleh bagi kebaikan amalan tersebut supaya dari adab bertukar ibadat. Daripada adab bertukar ibadat. Ni nasihat lah dia kata ni. Dia kata biasa dia buat tu sedekah. Jadi amalan sedekah Al-Quran ini, baca Al-Quran, 3 mazhab mengatakan sampai pahala baca Al-Quran. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, walaupun dia kata tidak sampai, tapi ulama-ulama, para ashab dan ulama Syafi'i yang datang selepas daripada Imam Syafi'i menyatakan maksud Imam Syafi'i itu ialah jika dibaca saja tanpa diniatkan sedekah. Adapun kalau kita baca Quran dan kita niatkan sedekah, pahala bacaan seumpama pahala bacaan itu kepada sesiapa yang contohnya arwah dan seumpamanya itu, memang ulama kata hukumnya boleh dan sampai pahala insya-Allah. Nampak tak? Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah pada masalah ini. Ini kalau kata tak boleh kau tu, maknanya kena baca lagi lah. Nampak tak? Pendek kata, isu ini bukan isu yang maknanya kita kata bid'ah yang menyebabkan jadi sesat. Tak, bukan. Perkara ini ramai kalangan ulama mengatakan membaca Al-Quran, kemudian berdoa dan mensedekahkan, minta Allah Ta'ala beri pahala seumpama bacaan kita tu kepada arwah ataupun orang yang telah meninggal, boleh, tak ada masalah. Dia kata kalau dia buat ada orang yang tak terima, dia kata mana boleh. Kalau kita transfer pahala kita, habis pahala kita. Habis pahala kita. Ni bukan bank dunia Ni bukan bank Islam kan ni. Bukan bank negara Malaysia ni. Kita transfer duit kita pindah ke akaun orang, duit kita tak ada lah. Nampak tak? Kita pindah 10 riyal, tolak 10 riyal, masuk 10 riyal dia.
Pahala Tuhan ni tak main gitu. Allah Ta'ala boleh lipat kali ganda. Hak kita tak kurang sikit pun, Tuhan boleh beri pahala banyak tu juga kepada orang yang kita sedekah. Jadi jangan kita kiaskan benda hak makhluk buat ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam masalah ni, pandangan ulama mengatakan boleh dan pahala tu sampai insya-Allah Ta'ala. Seterusnya, ada ni berkaitan dengan kiranya isu akidah ni. Boleh tak jelaskan isu berkaitan dengan selawat tafrijiyah? Selawat tafrijiyah. Kerana ada yang mengatakan, ada pihak menyatakan bahawa ianya syirik dan bid'ah. Ianya syirik dan bid'ah. Okey. Salawat tafrijiyah tu apa? Yang biasa kita dengar kan, biasa orang buat lagu dah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Jadi dia kata, ada orang kata selawat ni mengandungi unsur syirik dan bid'ah. Kalau bid'ah tu dengan makna apa? Kita ambil bid'ah dulu. Bid'ah maknanya tak ada zaman Nabi. Selawat ini tidak datang daripada mana-mana nas daripada Nabi SAW, hadis, tak ada. Ini selawat yang datang kemudian. Isu sekarang ni, adakah boleh orang yang datang selepas Rasulullah wafat membuat selawatnya sendiri, nak reka selawat sendiri? Dia susun selawat ni apa? Selawat ni salah satu bentuk doa. Sebab dalam selawat ni ada doa kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kirimkan selawat, salam sejahtera kepada Nabi. Tak ke doa? Jadi isunya selawat ini ialah salah satu bentuk doa. Adakah boleh kita reka doa sendiri? Itu isu dia. Adakah boleh kita reka doa sendiri? Hak Nabi dah ajar, hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Apa tak? Kalau saya tanya tu boleh jawab lah ke tak? Boleh ke tak? Jawab boleh lah. Apa bukti? Apa bukti? Kalau nak bukti mudahnya, orang ulama besar buat gitu. Nak bukti mudah. Kalau anda kata tak boleh pula haram, contoh dia kata tak boleh haram, dosa, bid'ah dan seumpamanya. Dah gitu, ulama-ulama besar yang muktabar, mereka menyusun selawat, karang selawat tu, maknanya buat salah belaka lah. Mereka tak faham lah apa kehendak daripada tuntutan syariat, sehingga mereka reka benda yang dilarang oleh syariat. Nak jawab mudah lah. Kalau jawab dari segi akademik, dalilnya tu memang panjang lah, ada. Tapi nak jawab mudah untuk senang kita faham. Yang buat reka selawat tu, macam contohnya hak dalam kita baca apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita baca dalam tahlil tu, Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat apa tu? Selawat Imam Syafi'i. Selawat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang susun selawat tu. Nampak tak? Jadi kan barang kita baca tahlil tu. Kita baca tahlil, selawat apa? Selawat tu ialah karangan dan juga Imam Syafi'i susun. Jadi bila kita gitu, senanglah jawab. Maknanya takkan Imam Syafi'i tak erti, tak faham sampai dia buat benda yang jadi haram. Jawab mudah. Apa? Nak jawab dengan detail perlu. Hujahnya bergiam. Kerana ini termasuk daripada amalan qurabat, bukan daripada amalan bid'ah, bukan amalan ibadah khusus. Maka bab doa ni Tuhan kata benarkan secara umum, ud'uni astajib lakum. Tak, Tuhan tidak kaitkan. Maka bila tidak kaitkan, mana-mana yang mengkaitkan benda hak mutlak. Suruhan datang secara mutlak. Tiba-tiba ada orang kaitkan dengan, orang taksiskan, orang kaitkan dengan kait tertentu, tak boleh buat ni, maka dia kena datangkan dalil. Jawapannya dalil tak ada, maka pandangannya tertolak. Okey. Jadi pendek katanya selawat, tahu situ dulu. Okey, sekarang ni
isu selawat tafrijiyah ni kat mana yang jadi isunya? Nah, kalau kita tengoklah, saya pun tengok dah terjemah ni lah. Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, selawatkanlah, kurniakanlah selawat salatan kamilah. Selawat yang sempurna. Wasallim salaman taman. Salam kesejahteraan yang sempurna. Ala sayyidina, ke atas Sayyidina Muhammad. Ke atas penghulu kami Sayyidina Muhammad. Allazi tanhallu bihi al-uqad. Allazi tanhallu bihi al-uqad. Yang mana dengan sebabnya dengan sebabnya tanhallu bihi al-uqad, maka dihuraikan kekusutan. Akan jadi hilang kekusutan dan kepayuhan. Okey, isunya situlah kot. Kot lah gitulah. Tapi bila dengar-dengar pandangan ni gitulah. Dia kata ini menyifatkan Nabi yang menyelesaikan kekusutan dan masalah, kesusahan. Sekarang ni orang beriman bila kata yang dengan sebab Nabi, bahasa babiah tu. Yang dengan sebab Nabi tanhallu bihil uqad, akan jadi lerailah kekusutan dan kepayuhan. Jadi kalau kita orang beriman baca di sisi i'tiqad orang mukmin, siapa yang sebenarnya memberi manfaat dan mudarat? Allah, bukan Nabi. Buktinya, tidakkah awal-awal kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan beri selawat sejahtera kepada Nabi? Kita minta dengan siapa? Itu Allah. Tiba-tiba ni mana boleh kata Nabi pula buat? Awal tadi kita doa supaya Allah kurnia selawat dan salam sejahtera ke Nabi. Dah kalau Nabi buat, dah ayah minta ke dia. Ni kita minta dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala berikan kepada baginda selawat yang sempurna, salam sempurna. Mana minta apa? Minta dengan Tuhan. Nampak tak? Jadi yang meleraikan kekusutan ialah Allah. Bihi, dengan sebab Nabi. Dah, dengan sebab Nabi. Apa isu ni? Tidakkah Islam kita ni dengan sebab Nabi? Islam kita dengan sebab Nabi kan? Hidayat kita dengan sebab Nabi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latahdi. Sesungguhnya, kalau gitu ayat Quran tu, kalau faham zahir ayat Quran tu boleh jadi salah faham. Orang salah faham jadi syirik juga. Wa innaka latahdi. Sesungguhnya engkau memberi hidayat ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siapa yang tugas memberi hidayat? Allah. Kenapa ayat Quran kata engkau memberi hidayat juga, hai Muhammad? Sebab sebagai wasilah. Nabi wasilah kepada hidayah Allah. Apa? Jadi sama, allazi wa tanfariju bihil qurab, yang dengannya akan hilang segala qurab, kegusaran, kesusahan. Wa tuqda bihil hawaij, dan tertunai dengan sebabnya hajat-hajat. Siapa yang menunaikan hajat? Allah. Tapi dengan sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi, dengan sebab kita selawat dan seumpamanya. Jadi isunya isu pada bahasa. Kefahaman pada bahasa. Sebab benda, kenapa berlaku akhir-akhir ni berlaku? Selawat ni kalau kita kiranya lama dah lah. Lama tu bukan lama sampai salafus soleh, bukan selawat ni selawat mutakhir ni juga. Tapi ulama-ulama yang karang selawat ini pada zamannya tak berlaku isu. Sebab apa? Mereka reti bahasa Arab, faham bahasa Arab. Nampak tak? Jadi bila mari kepada orang ajam, orang hok bahasa Arab, mungkinlah dia belajar. Dia kata ustaz tu belajar negara Arab juga. Betul, tapi kepahaman Arab tak mestinya dia boleh faham betul-betul. Orang Arab sendiri pun kefahaman tu tak sama dah dengan kefahaman ulama-ulama dan juga para salafus soleh. Jadi kefahaman tu macam gitulah budak-budak. Kita cakap anak kita. Ni adik-adik, cikgu tanya umur sebelah kak. Ada tanya umur sebelah kak. Ada benda ni, ada tangga tak? Mak nak pinjam. Jadi budak ni kecil, dah kecil. Dia kata, mak nak tanya umur sebelah, rumah mana boleh cakap? Budak kecil kan? Dia tak faham. Macam mana nak tanya umur sebelah, mak? Mak sihat kata, mak mana boleh tanya umur sebelah? Rumah sebelah tak boleh cakap. Ia kayu. Kalau rumah kayu, ia batu, seming. Jadi dia faham zahir. Orang kata tanya rumah sebelah, maknanya apa? Tanya orang duduk dalam rumah sebelah. Ini kita tanya rumah sebelah. Kita tanya rumah sebelah, memang apa sudah lah. Tengok. Jadi bahasa tu
Tu tengok kerana peringkat kefahaman budak-budak dia tak faham. Bila besar dah sikit dia faham. Besar dah sikit dia faham. Okey. Jadi isunya isu bahasa lah. Isu bahasa di mana apabila ditakwilkan dengan wajah betul, dia kata kalau makna gini, kalau makna yang kata Nabi yang menunaikan hajat memang salah. Dan orang tak masuk pun gitu. Orang tak masuk pun Nabi ni yang menunaikan hajat, bukan Tuhan. Nabi ni yang meleraikan daripada kekusutan kita. Nabi yang menyebabkan kita tercapai segala keinginan. Nabi yang bagi. Memang tak betul. Nabi pun di hamba Allah. Nabi kan hamba Allah. Nampak tak? Okey. Yang keempat, bolehkah kita meneruskan solat fardu sedangkan azan di masjid yang berdekatan selalu lewat 15 atau 20 minit berkumandang? Isunya nak semayang orang tak bang ni. Nak semayang orang tak bang lagi. Nampak tak? Jadi boleh ke tak? Jawapannya semayang boleh dengan cukup syarat, cukup bila ada sebab. Masuk sebabnya. Nampak tak? Sebab wajib semayang apa dia? Masuk waktu kan? Masuk waktu. Bila masuk waktu boleh semayang walaupun orang tak bang ni. Tapi jangan semayang awal. Waktu dah masuk. Waktu dah masuk lagi. Puas tunggu Zuhur tak masuk lagi. 12.30 semayang dulu lah. Semayang simpang. Ingat macam buat bekal. Lepas tu kat lagi sampai masa makan. Tak boleh. Dia kena masuk waktu dulu. Jadi kalau sebelum waktu masuk jangan. Kalau semayang kot haram kalau tahu tu. Kalau tak tahu, tak dosa sebab tak tahu. Tapi semayang tu tak sah dan kena kotor. Jadi kalau azan tu lewat, semayang tu tak kait dengan azan orang di masjid. Dia berkait dengan masuk waktu. Masuknya waktu semayang, maka boleh semayang dah. Belum masuk waktu, tak boleh semayang pergi semayang tu. Semayang tu lah. Tapi kalau ada semayang kotor boleh. Ada semayang kotor boleh. Semayang tu dia tak boleh semayang lagi. Kerana belum masuk waktu semayang itu. Belum masuk waktu semayang itu. Boleh aku jawab uduh-uduh boleh aku. Ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada sekadar tu sajalah. Bila pula Pah raya? Alhamdulillah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita datangnya Ramadan kali ini dengan mendapat keampunan, rahmat dan juga kelepasan daripada neraka Allah dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khairal amal wa khairan niyat wa khairal amal ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa hassin akhlaqana wa kaffir 'anna sayyi'atina innaka antal halim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.